Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Baiklah, hari ini cikgu akan ajar matematik tahun 6, tajuk nombor dan operasi, subtajuk nombor 7 digit. Baiklah, murid-murid boleh lihat buku teks, muka surat 9 hingga 11. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir video ini, cikgu harap murid-murid dapat membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 7 digit. Seterusnya, murid-murid juga dapat mencerakimkan sebarang nombor hingga 7 digit mengikut nilai tempat dan nilai digit. Dan akhir sekali, pada akhir video ini, cikgu harap murid-murid akan dapat membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 7 digit dalam perpuluhan juta dan pecahan juta yang penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan situasi harian. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat cara untuk membaca dan menyebut sebarang nombor hingga 7 digit. Okey, daripada gambar yang cikgu ambil ni daripada buku teks kamu. Okey, data murid pada 31 Ogos 2014 merekodkan jumlah murid sekolah rendah ialah 2708211 orang. Mereka terdiri daripada 1391785 orang murid lelaki dan 1316426 orang murid perempuan. Okey, jadi macam mana cara kita nak baca nilai yang cikgu sebut tadi? Okey. Sebelum tu kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ini dalam kelas cikgu yang sebelum ini, iaitu nilai tempat. Kita mulakan daripada yang paling kecil iaitu rumah sar, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Okey, kita tengok dulu nombor yang pertama iaitu 2708211. Okey, kita susun nombor-nombor ini mengikut rumah dia. Macam tu. Okey, jadi cara membaca dia ialah kita baca satu per satu. Okey, contohnya 2,700,000. Kenapa tak sebut 700,000, 0,000,000, 8,000? Tak perlu sebut macam tu sebab ini adalah rumah ribu. Ini adalah rumah ribu. Jadi kita hanya sebut ribu sekali sahaja. Okey, cikgu ulang semula. 2,700,000. 50,000 tak ada nilai. Teruskan dengan 8. 8,200. Macam mana nak sebut ni? 1 sar ke ataupun apa nilai ini sebenarnya? Okey. 1. Ini biasa lazimnya kita sebut sebagai 11. Okey, so cikgu ulang semula. 2,708,211. Macam tu cara dia. Okey, kita teruskan dengan nombor kedua pula. 1,391,785. Okey, susun dia ikut rumah dia. Okey, jadi cara baca dia ialah 1,391,785 sar. Tapi kalau kita sebut nombor, tak perlulah sebut sar. Hanya sebut 1,391,785. Okey, dan nombor yang tak akhir. Apa nombor ni? Macam mana nak baca dia? Okey, betul. Cara baca dia ialah 1,300,000. Macam mana nak sebut ni? Okey, lazimnya kalau kita tulis 1,6. Kita baca sebagai apa? Kita baca sebagai 16. Okey, cikgu ulang semula. 1,316,426. Okey, baik.
Okey, seterusnya kita lihat bagaimana nak menulis sebarang nombor hingga 7 digit. Okey, tadi kita dah baca, kita dah menyebut. Okey, sekarang kita nak tulis. Okey. Masih lagi petikan yang sama tadi. Okey, sekarang kita nak tengok nombor dan perkataan. Macam mana nak tukar nombor yang diberi ini dalam perkataan. Okey, tengok nombor yang pertama. Kita dah tahu tadi nilai dia berapa. 2,708,211. Okey, jadi ini adalah cara untuk membaca, cara untuk menulisnya dalam perkataan. Itu dia. 2,708,211. Jadi apa yang kamu sebut, kamu tulis. Kamu tulis apa yang disebut. Okey, nombor yang kedua, apa nilai dia tadi dah sebut? 1,391,785. Dan nombor yang ketiga, apa dia? 1,316,426. Okey, seterusnya kita tengok cerakin. Okey, cerakin ni dia terbahagi kepada dua, iaitu cerakin ikut nilai tempat dan cerakin ikut nilai digit. Apa dia cerakin ni? Okey, cerakin ni ialah kita ceraikan dia ataupun kita pisahkan nombor mengikut kehendak soalan. Okey, biasanya dia akan minta cerakin mengikut nilai tempat ataupun cerakin mengikut nilai digit. Okey, nilai tempat ni apa pula? Okey, nilai tempat ini dia mesti dalam perkataan ataupun kita mesti eja. Manakala nilai digit dalam nombor ataupun dalam bentuk angka. Okey, jom kita lihat. Okey, baik. Jadi, cara untuk cerakinkan, cikgu masih gunakan keratan yang sama seperti tadi. Kita tengok nombor itu. 1,391,785. Okey. Digit. Digit ni ialah nombor. Kita tengok nombor dia. Nombor 1, nombor 3, nombor 9, nombor 1, 7, 8 dan 5. Digit ni adalah nombor saja, dia tak ada nilai. Okey, kalau nilai tempat pula, seperti yang cikgu sebut tadi, nilai tempat mesti dalam perkataan atau mesti dieja. Juta, ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh dan sa. Okey, kalau nilai digit pula, nilai digit mesti dalam angka ataupun dalam bentuk nombor. Okey, 1,300,000, 90,000, 1,000, 700, 80 dan 5. Okey. Jadi macam mana kita nak cerakinkan dia? Okey, tengok soalan. Yang pertama, ini contoh lazim soalan lah. Soalan lazim. Cerakinkan 1,391,785 mengikut nilai tempat. Kita kena tengok, perhatikan betul, dia minta mengikut nilai tempat. Okey, kalau nilai tempat tadi cikgu dah pesan mesti dalam ejaan. Ni nilai tempat mesti dalam bentuk ejaan. Okey, jadi macam mana nak tulis dia? Okey, nampak tak? Nombor sahaja yang kita kekalkan dalam bentuk angka. Satu ni rumah apa? Juta. 1 juta. 3 ni tadi rumah apa? Puluh ribu, ratus ribu. So 300,000. Tambah 90,000. Tambah 1,000. Tambah 700. Tambah 80. Tertinggal 1. Tambah 5 sa. Okey. Jadi untuk cerakin wajib ada simbol ataupun operasi tambah. Kalau kamu tak letak operasi tambah, itu adalah bukan cerakin. Kamu hanya pisahkan tapi tak dikira sebagai cerakin. Okey, baik. Kita tengok soalan yang kedua. Cerakinkan nilai yang sama mengikut nilai digit. Okey, digit tadi apa? Mesti dalam nombor. Okey, jadi 1 juta tambah 300,000 tambah 90,000 tambah 1,000
tambah 700 tambah 8 dan tambah 80 dan tambah 5. Jadi ini adalah cara kita nak cerakinkan. Kalau dalam cerakin ikut nilai tempat, wajib dalam perkataan. Nampak perkataan ataupun tulis rumah dia. Okey, kalau nilai digit mesti dalam bentuk nombor. Tak ada perkataan langsung. Semua dalam bentuk nombor. Nombor sahaja. Okey? Alright. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan mengenali nombor perpuluhan juta. Okey, ini juga dari Cikgu ambil daripada buku teks kamu. Okey, kita cuba baca. Sebanyak 0.051 juta orang menghadiri jamuan makan malam bersempena perasmian Dataran 1 Malaysia di Pantai Kelebang, Melaka yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Melaka pada 4 Februari 2010. Okey, sekarang kita tengok nombor ini. Inilah yang disebutkan ataupun dipanggil sebagai perpuluhan juta. Kenapa kita panggil dia perpuluhan juta? Sebab kat sini kita ada titik perpuluhan dan di belakangnya ada perkataan juta. Jadi kalau kamu nampak contoh nombor lain, 2.121 tapi tak ada perkataan juta. Adakah ini perpuluhan juta? Jawapannya tidak. Perpuluhan juta wajib ada perkataan juta di belakangnya. Kalau tak ada perkataan juta, itu adalah bukan perpuluhan juta, itu adalah nombor perpuluhan biasa. Okey, jadi kita tengok nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Dimulakan dengan SAR, kemudian kita ada titik perpuluhan. Rumah yang pertama ialah rumah per 10, rumah per 100 dan rumah per 1000. Okey, kita susun nombor yang atas tadi mengikut rumah dia. Okey, jadi cara membaca dia ialah sifar perpuluhan sifar 51. Ulang sekali balik, ulang semula. Sifar perpuluhan sifar 51. Kita sebut dia sebagai sifar, tak sebut kosong. Kosong tu maksudnya tiada nilai. Tapi sifar ialah nombor. Ini adalah nombor. Sifar perpuluhan sifar 51. Okey, cara menulis dalam perkataan seperti cikgu sebut tadi, apa yang kamu sebut, kamu tulis. Kamu tulis apa yang disebut. Jangan tambah benda lain. Jadi sifar perpuluhan sifar 51 juta. Ingat sebab kita sekarang tengah belajar tajuk perpuluhan juta. Jadi di belakang sekali wajib ada perkataan juta. Okey. Baiklah, yang terakhir kita akan belajar nombor pecahan juta. Okey, kita tengok keratan daripada buku teks ini. Okey, yang pertama, ratu lebah bertelur kira-kira 3-4 juta biji dalam masa setahun. Okey, jadi macam mana kita nak baca dia? Macam mana kita nak baca nilai ini? Okey, jadi pertama sekali kita kena baca pengangka dahulu. Apa nilai pengangka? Pengangka yang mana? Pengangka di bahagian atas. 3. Okey, ada satu garisan di tengah ini, kita baca dia sebagai per. 3/4 juta. Sama juga seperti perpuluhan juta tadi. Pecahan juta pun wajib ada perkataan juta. Okey, jadi macam mana nak tulis di dalam perkataan? Kita tulis dia 3/4 juta. Ataupun kita boleh baca dia sebagai 3 suku juta. Tapi cikgu lebih suka kamu gunakan 3/4 juta. Tapi kamu kena tahu juga 3/4 itu adalah 3 suku juta. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Hampir 1
2 juta calon telah menduduki UPSR pada tahun 2013. Okey, jadi cara nak baca dia, mesti baca apa? Pengangka dulu ataupun yang atas dulu. Kemudian baru baca yang penyebut, yang bahagian bawah. Jadi cara baca dia ialah 1/2 juta. Cara tulis dia 1/2 juta. Okey, 1/2 ni kita boleh baca juga sebagai setengah. Okey. Dan yang terakhir sekali, diameter matahari adalah lebih kurang 125 juta kilometer. Okey, di sini kita ini adalah nombor bercampur. Nombor bercampur. Kenapa nombor bercampur? Sebab kita ada nombor bulat dan kita ada pecahan. Okey. Jadi cara baca dia ialah kita baca nombor bulat dahulu. 1, 2 per 5. Cikgu ulang sekali lagi. 1, 2 per 5 juta. Jangan lupa juta tu. Dan cara tulis dia ialah 1, 2 per 5 juta. Okey, baik. Sampai sini saja cikgu punya pengajaran. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.